Kongres Teknologi dan Inovasi 2022 yang berlangsung selama 3 hari akhirnya melabuhkan tirai. Banyak perkara yang boleh kita belajar, melihat dan juga meneliti, mengambil iktibar, belajar daripada apa yang berlaku sepanjang 3 hari ini. Kerana kalau kita bercakap soal teknologi dan inovasi, ianya tidak pernah habis. Sebab itu ianya dinamakan inovasi kerana ianya akan sering berubah, begitu dinamik sekali. Tetapi dalam tak kala kita menempuh pemulihan pandemik COVID-19, banyak perkara yang perlu kita teliti, termasuklah berkenaan dengan pemulihan ekonomi dan pelbagai lagi. Jadi untuk menceritakan dengan lebih lanjut 3 hari penganjuran WCIT 2022 bersama dengan saya, individu yang cukup penting dalam menjayakan kongres ini adalah Encik Ong Kian Yew yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PIKOM. Encik Ong, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. Pertama sekali apabila kita sebut berkenaan dengan WCIT 3 hari ianya berlangsung, mungkin Encik Ong boleh kongsikan dari segi bagaimana penganjuran pada tahun ini kalau kita nak bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, kerana ini merupakan program pertama yang boleh dikatakan begitu besar, delegasinya begitu ramai, lebih 4,000 delegasi 60 buah negara, dan ianya dianjurkan secara fizikal pasca pandemik COVID-19. Mungkin boleh ceritakan penganjuran WCIT tahun ini. Terima kasih. Pertama sekali, WCIT pada tahun ini telah ditangguhkan dari tahun 2020 ke 2022 sebab pandemik COVID yang apa yang kita dah lakukan ialah partnership yang strategik dengan rakan kongsi kita, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation dan HRD Corp. Kami berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan untuk menganjurkan kongres pada tahun ini. Ia memfokuskan berkenaan dengan teknologi dan inovasi yang akan mengimpakkan komuniti, bisnes dan juga rakyat jelata. So, kongres ini telah memberi pengetahuan kepada ramai yang bagaimana untuk implement atau melaksanakan teknologi yang diutamakan. Encik Ong, kalau bercakap berkenaan dengan teknologi ini dan juga inovasi, ianya terlalu broad, isunya begitu besar sekali. Tetapi banyak sesi-sesi perbincangan, plenary, perkongsian itu begitu narrow down fokusnya, iaitu berkenaan dengan contoh melahirkan unicorn, cabaran teknologi 5G dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan kesihatan, pendidikan, isunya begitu spesifik, telah pun ditetapkan dalam sesi-sesi perbincangan. Bagaimana proses perbincangan itu dilakukan? Kerana kalau diikutkan Encik Ong cakap tadi, 2 tahun masa diberikan. Jadi tahun ini nampaknya begitu cukup gilang gemilang penganjuran WCIT itu. 2 tahun banyak yang dah berubah. 2 tahun yang lalu tak ada COVID. Sekarang ada COVID. So banyak telah berubah. Sebagai contoh, education atau di segi bagaimana kita belajar sekarang. Ya, dah tukar. Learn from home. Learn from home, work from home. So semua itu telah memberi impact kepada konteks kita dalam diskusi dalam WCIT pada tahun ini. Lebih dari itu, kita boleh tengok dari segi teknologi yang baru, seperti artificial intelligence, seperti teknologi cyber security yang sekarang ini lebih menular, for example. So yang itu kita find that banyak discussion surrounds those area. So itulah some of the things that are happening during WCIT. Mungkin boleh kongsikan apa yang boleh kita belajar daripada penganjuran kali ini. Apa antara topik-topik yang boleh dikatakan mencuri tumpuan dan juga penting untuk kita belajar, terutama dalam konteks Malaysia? Okay. Kalau saya memberi 3 topik yang patut kita follow atau memberi penelitian, I think in terms of transformasi teknologi dan digital sebagai general, tapi 3 topik I think in the area macam artificial intelligence,
Web 3.0 dan juga NFT. These are emerging technology yang akan memberi impact pada masa yang akan datang. So mungkin Encik Ong boleh kongsikan bagaimana penganjuran kali ini dapat membuka peluang dari segi pelaburan, business matching dan juga menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelabur, terutama melibatkan syarikat-syarikat MNC sebagai contoh kan. Macam tadi dalam majlis penutupan yang berlangsung juga beberapa exchange of document telah pun diadakan. Mungkin boleh kongsikan dari segi penganjuran ini yang membuka peluang investment dan pelbagai lagi. satu fokus untuk WCIT adalah dari segi pelaburan. Banyak business meeting atau business matching telah berlaku di WCIT. So kami telah memberi peluang untuk syarikat-syarikat tempatan dan luar negara untuk berkongsi pendapat dan juga untuk consider kolaborasi untuk masa depan. So this is something that we find encouraging dari meeting-meeting yang berlaku. Kami telah meneliti dan memberi pendapat bahawa I think there will be a lot of business. Sebagai contoh, I think we expecting lebih kurang 40 bilion ringgit peluang investment dan juga pelaburan di Malaysia di masa akan datang. Sudah tentu di bawah Malaysian Digital juga, seperti yang diumumkan Perdana Menteri dalam tempoh 2 bulan selepas ianya dilancarkan, FDI digital mencecah 40 bilion ringgit dan sudah tentu ianya membuka peluang dan juga ruang yang lebih besar. Pada masa akhir sekali, kalau kita nak melihat Sarawak selepas ini menjadi tuan rumah WCIT, Malaysia 2 tahun berturut-turut menjadi tuan rumah. Selaku CEO PIKOM sendiri, bagaimana selepas ini, apa yang perlu digerakkan, apa perlu penambahbaikan dan juga fokus-fokus isu dalam WCIT 2023? Boleh hint sikit lah, mungkin dah ada fokusnya. Harapan saya mungkin tahun depan ke atau tahun-tahun yang akan datang, Malaysia mempunyai lebihlah syarikat yang boleh berpotensi dalam dunia teknologi. So maybe through an event macam WCIT, kita dapat menonjolkan syarikat-syarikat tempatan kita yang boleh ke prestasi yang lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi. So itulah harapan saya. Sarawak mempunyai keunikannya sendiri dan saya juga looking forward untuk be together dengan Sarawak untuk menganjurkan World Congress on Innovation and Technology pada tahun 2023. Baik, terima kasih Mr. Ong. Itu dia tadi Mr. Ong Kian Yew yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif PIKOM, berkongsi cerita berkenaan dengan WCIT 2022 dan juga bagaimana penganjuran WCIT 2023. Mr. Ong juga teruja, saya juga teruja untuk menantikan WCIT 2023, bagaimana Sarawak, Kuching Sarawak itu akan menghimpunkan penggiat-penggiat industri, teknologi dan juga inovasi yang disifatkan sebagai WCIT ini sebagai Olimpik, temasya Olimpik bagi mereka yang bergelar sebagai penggiat industri. Dan sudah tentu apabila kita bercakap berkenaan dengan teknologi juga, seperti Mr. Ong katakan tadi, bagaimana selepas ini syarikat-syarikat berteraskan teknologi ini dapat terus dikembangkan, diperbanyakkan, diperluaskan pada masa-masa akan datang. Dan sudah tentu kita juga ingin melihat lebih banyak syarikat yang bergelar unicorn di Malaysia. Apa ceritanya? Saya akan bawakan dalam laporan selepas ini.